Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Sahabat saya Ustaz Zamri, sidang penonton, sidang pendengar yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah diizinkan berada di hari yang ke-22 dan insya-Allah pada malam ni malam yang ganjil 23 Ramadan. Ya, walaupun seperti mana yang kita katakan tadi, mungkin fizikal kita keletihan sedikit kerana sudah 23 hari kita tidak makan di siang hari Tetapi Ramadan diburu bukanlah dengan kekuatan fizikal, tetapi yang kita selalu dengar dalam hadis-hadis ialah dengan keimanan dan pengharapan. Ini adalah soal-soal jiwa, soal-soal hati Jadi apabila insya-Allah hati kita digilap sudah dengan Al-Quran yang kita baca, dengan solat tarawih dan sebagainya, walaupun fizikal kita mungkin lemah, tetapi mental kita, iaitu pemikiran kita dan juga jiwa kita semakin bersih, hendaknya begitu Jadi kita akan terus memecut kerana dalam saat-saat inilah, dalam waktu inilah, tempoh masa inilah dijanjikan Lailatul Qadar Mudah-mudahan dengan kekuatan dalaman itu insya-Allah kita akan terus memburunya, insya-Allah. Dan kita lihat pada diri Rasulullah SAW, itulah yang kita lihat. Kadang-kadang fizikal Rasulullah kakinya sudah bengkak, tak mampu lagi untuk bangun untuk solat, tetapi hatinya masih lagi Jadi itulah kekuatan kerohanian yang kita nak bina. Dan inilah nilai diri manusia sebenarnya, harga diri manusia bukan letaknya pada daging, urat dan tulang, tetapi soal-soal yang dilihat oleh Allah, yang dinilai oleh Allah, iaitu takwanya, hatinya dan jiwanya. Qalbun salim, hati yang sejahtera. Baik, kita mulakan dengan apa itu harga diri Kalau kita lihat dalam buku-buku motivasi ataupun pendefinisi dalam psikologi harga diri adalah penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri, tentang keupayaan, tentang kelayakannya dan tentang keyakinannya untuk berjaya dalam hidup. Jadi kunci kata di situ ialah penilaian diri terhadap diri sendiri, self assessment Orang yang punya harga diri yang tinggi, dia nilai diri dia layak, dia nilai diri dia mampu untuk berjaya, sama ada di dunia atau di akhirat. Sebab itu kalau kita lihat dalam hidup ini ramai orang yang gagal kerana ramai orang yang mementingkan penilaian orang lain terhadap dirinya berbanding penilaian dirinya terhadap dirinya sendiri. Kita lihat di situ. Selalu kita fikirkan apa orang lain kata, apa orang nilai kita nanti sebagai takut dinilai. Dan kita lihat di situlah hidupnya sentiasa nak bertanding dengan orang lain. Padahal dalam kehidupan ini kalau kita nak berjaya, kita naklah bertanding dengan diri kita sendiri. Cuba kita tengok contoh-contoh kecil. Kadang-kadang kita pakai di luar tu cantik, tapi singlet kita koyak rabak. Bila orang kata, kenapa pakai singlet? Orang tak nampak. Ataupun kadang-kadang biasa dulu kalau pergi ke rumah-rumah dululah dia orang tua kan, pinggan yang cantik-cantik tu dia kekal sebagai perhiasan di ruang tamu tak pernah keluar. Tapi yang makannya pinggan yang sumbing dan sebagainya. Selalunya ditanya bukan untuk menghormati tamu, tetapi bila tetamu datang barulah keluar pinggan yang cantik tu. Kenapa? Takut dinilai oleh orang lain bukan untuk menghormati tetamu. Kalau untuk menghormati tetamu tidak mengapa Jadi di situ yang kita lihat. Jadi tanda-tanda seorang yang nilai harga dirinya rendah, Ustaz Kalau kita tanya apa tanda seorang, itu satu. Yang pertama dia mereka suka merendah-rendahkan orang lain. Jadi macam ni kalau kita selalu mengejek-ngejek, memperlekehkan orang lain ataupun kita merendahkan orang lain, itu bukan artinya orang lain tu yang rendah. Tetapi diri orang yang merendah-rendahkan diri itu yang rendah. Orang merendahkan orang lain. Sebab apa? Dalam pepatah Arab pun Ustaz pernah sedia, orang yang tak ada apa-apa takkan boleh memberi apa-apa. Jadi orang yang tidak ada harga dirilah yang tidak boleh menghargai orang lain. Jadi tanda kita mempunyai harga diri yang tinggi ialah apabila kita mampu menghargai orang lain. Itu tanda pertama. Jadi kalau kita menghargai orang lain, kita bagi salam, kita raikan cita-citanya, kita bantu harapannya dan sebagainya, itu tanda kita ada harga diri yang tinggi. Yang kedua, orang yang mempunyai harga diri yang rendah ialah apabila mereka self-talk. Self-talk inilah percakapan diri terhadap diri kita masing-masing. Ketika saya bercakap dengan Ustaz Zamri bercakap dengan diri Ustaz Zamri sendiri. Begitu juga pendengar di luar sana. Bercakap dengan diri kita. Kita lebih banyak bercakap dengan diri kita sendiri berbanding kita bercakap dengan orang lain. Tetapi orang yang mempunyai harga diri yang rendah,
90% self-talknya, percakapan dirinya terhadap dirinya adalah negatif. Adalah negatif, ya. Jadi dia kadang-kadang bila dengar satu kebaikan, ialah boleh dengar saja tapi tak boleh amal. Kalau dia dengar bulan Ramadan dengan ni, ialah dulu orang salafus salih saja, kita orang di kebelakangan ni tak ada apa-apa. Dia sentiasa merendahkan dirinya. Itu yang dikatakan dalam istilah psikologi self-sabotaging habit. Kita sabotaj diri kita sendiri. Jadi sebab itu sebelum kita menempa kejayaan di luaran, kita mesti berjaya di dalam dulu. Inilah Ustaz Zamri, kalau kita tengok suara hati kecil kita kadang-kadang sering memperkecil-kecilkan kita. Ini yang cuba kita nak atasi. Sebab itu kadang-kadang daripada self-sabotaging habit ini, dia jadi toxic people. Toxic people ni manusia yang beracun. Mula-mula parasit. Mula-mula dia sangka buruk terhadap dirinya, kemudian dia mula melebarkan sangka buruk tu kepada orang lain, dan dia mempengaruhi orang lain supaya negatif sama dengan dia. Ini yang dikata harga diri yang rendah, ya. Saya kira mungkin kita boleh bagi laluan ataupun kita sambung lagi, Ustaz. InsyaAllah kita cuba tinjau komentar melalui SMS jika ada terlebih dahulu. Nampaknya setakat ini belum ada, Ustaz. Okey. Bagaimana pula tanda orang yang punya harga diri yang tinggi? Tadi kita tengok orang yang punya harga diri yang rendah. Sekarang bagaimana orang yang punya harga diri yang tinggi? Yang pertama, dia menyayangi orang lain. Dia boleh menyayangi orang lain. Yang tadi, saya teringat satu cerita yang mudah saja. Seorang wanita tua ditinggalkan di rumah orang tua lah, ditinggalkan oleh suaminya, anak-anaknya dan sebagainya. Maka ketika dia bersendirian di rumah orang tua tu, dia mengeluh. Dia kata, yang paling malang dalam hidup ni apabila kita tidak disayangi. Jadi ada kawannya di sebelah tepuk bahu di belakangnya, dia bagi tahu yang paling malang dalam hidup kita ni bukan kita tidak disayangi, tetapi apabila kita tidak menyayangi. Kenapa kita tidak disayangi? Puncanya ialah apabila kita tidak menyayangi terdahulu. Untuk kita disayangi, kita kena menyayangi orang lain. Dan kalau kita tanya kenapa kita gagal menyayangi orang lain, satu je, sebab kita tak menyayangi diri kita sendiri terlebih dahulu. Mungkin kata-kata kita ini cakap yang orang kata tidak dapat diterima secara logik, Saya buat satu analogi mudah saja, Kalau kita biasa naik kapal terbang, nanti stewardess ataupun para mugari akan memberi arahan, sekiranya kadar oksigen di dalam kapal terbang itu rendah, jadi ada corong oksigen yang keluar, warnanya kuning, dan advice ataupun nasihat daripada para mugari itu, sekiranya ada anak kecil kita di sebelah, ada orang yang di bawah tanggungan kita, hendaklah kita bernafas dahulu, ambil corong oksigen tu, kita bernafas dahulu, kemudian baru kita bantu anak kecil. Padahal kalau kita sebagai ayah, sebagai ibu, kita rela berkorban, biarlah kita mati, biar anak kita hidup, tetapi aturannya tidak. Kita kena pakai dulu, kita hidup dulu, kerana orang yang hidup saja yang boleh menyelamatkan orang lain. Tapi kalau kita terus nak menyelamatkan orang lain tanpa kita menyelamatkan diri kita sendiri, akhirnya kita sesak nafas, dan waktu kita sesak nafas tu kita tidak berjaya untuk menyarungkan corong oksigen tu ke mulut anak kita, misal kata. Jadi sini logiknya, apabila kita perlu menyayangi diri kita dahulu sebelum kita menyayangi orang lain. Jadi begitu juga contoh orang yang berjaya. Kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia bersendiri, baginda bersendiri, tapi berhadapan dengan kafir Quraisy dan sebagainya, dia punya harga diri yang tinggi. Harga diri yang tinggi. Kenapa? Rasulullah yakin walaupun dia berseorangan, dia akan berjaya membawa misi risalahnya. Yang kita. Sebab itu apabila bapa saudaranya Abu Talib bawa usulan daripada orang-orang kafir Quraisy supaya dia berhentikan dakwah, apa katanya? Kalau matahari diletakkan di tangan kanan, bulan di tangan kiri, untuk dia berhentikan seruan dakwah, dia tidak akan berhenti. Sama ada dia berjaya atau dia terkorban. Jadi ini orang yang punya harga diri. Begitu juga kalau kita lihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok dalam bagaimana Rubai' bin Amir ketika bertemu dengan Rustum, tentera Parsi, begitu juga kalau kita lihat dalam banyak kisah, mereka tu pergi menghadap ataupun berhadapan dengan tentera Parsi yang begitu besar kerajaannya dengan harga diri yang tinggi. Dengan harga diri yang tinggi, mereka tak rasa hina. Sebab itu dalam Al-Quran kita bertemu dengan ayat yang dikatakan yang tertera di sana, dalam Al-Quran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mukminin. Jangan kamu rasa hina, jangan kamu rasa gentar ataupun takut. Kamu adalah umat yang
tinggi, Ya. sekiranya kamu benar-benar beriman. Jadi harga diri seorang Islam, harga diri seorang mukmin yang berjaya ialah apabila orang itu benar-benar beriman dengan Allah, akrab dengan Allah. Dan itulah kemuliaan yang sebenarnya. Mereka tidak meletakkan nilai mereka kepada barang-barang bernilai. Selalunya kita letak nilai kita kepada mana? Cincin yang kita pakai, ataupun jam yang kita pakai, ataupun kepada handphone yang kita pakai. Tetapi bukan itu nilai kita. Nilai kita ialah bagaimana kita menilai diri kita mampu untuk meraih syurga, untuk mampu untuk mendapat keredaan Allah, dan kita sanggup berjuang untuknya. Sebab tu Ustaz Zamri, kita kata jangan bimbang kalau kita tidak dihargai. Ya. Tapi bimbanglah kalau benar-benar kita tidak berharga. Tidak berharga. Jadi selalunya kita bila datang satu majlis, kita berdepan dengan orang, kita nak orang hargai kita. Tetapi sebenarnya kita tak payah bimbang kalau orang tak attend kita ke, ataupun tak address kita dengan sewajarnya. Tetapi bimbanglah kalau benar-benar kita tidak berharga. Itu pandangan diri kita terhadap diri kita sendiri adalah lemah atau rendah. Ustaz. Ya, saya. Dan kita dah pun ada satu soalan melalui SMS, Ustaz, ya. Katanya, Ustaz, adakah harga diri tinggi sama dengan high self-esteem, katanya? Komen Ustaz. Ya, benar. Kalau itu dari segi istilahnya, self-esteem, ya. Tetapi saya nak membuat penjelasan bahawa harga diri berbeza dengan ego. Setengah orang dia tersilap, dia rasa ego itulah sebenarnya harga diri. Harga diri ialah orang punya harga diri yang tinggi, dia memandang tinggi dirinya dan dia juga memandang tinggi orang lain. Itu orang punya harga diri yang tinggi. Tetapi orang ego, dia melihat dirinya tinggi dan dia merendahkan orang lain. Itu bezanya. Jadi orang yang ego bukan orang yang mempunyai harga diri yang tinggi. Orang harga diri yang tinggi ialah orang yang memandang dirinya tinggi, hasil hubungannya yang akrab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi orang yang ego ialah hasil, dia rasa tinggi, hasil dia tidak nampak kebesaran Allah, dia nampak hanya kebesaran dirinya sendiri. Itu bezanya. Baiklah, kita terima panggilan Ustaz pada ketika ini 0362051500 dan kita masih lagi dalam program Mukmin Profesional. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di talian? Yaakob Melaka, ya, Ustaz Amri. Ya, Encik Muhammad Yaakob, silakan. Tuan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nampak nilai harga diri ni bergantung pada nilai ilmu seseorang, nilai sikap, nilai takwa, nilai beramal lillahi ta'ala. Minta Ustaz tolong jelaskan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan kita kumpul soalan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hello. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di talian ya? Saya Jino Halim daripada Terang Magaran, Ustaz. Ya, silakan. Saya nak minta komentar daripada yang berbahagia Ustaz tentang bagaimana saranan daripada Abu Ubaidah bin Jarrah ni kepada Hazrat Umar radhiyallahu anhu. Jadi bila dia tu nak apabila Hazrat Umar memakai pakaian yang bertampung-tampung 13 tampalan, salah satu daripadanya bertampal dengan kulit, maka Hazrat Umar radhiyallahu anhu telah menerima saranan daripada Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka apabila Hazrat Umar radhiyallahu anhu memakai pakaian yang elok, maka dia ni telah terasa lain. Maka akhirnya dikata dilucutkan pakaian yang elok tadi dan memakai kembali pakaian yang bertampung, lalu dia bercakap sesungguhnya kita adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan agamanya. Jadi saya minta tolong Ustaz, antara kaitan keceriaan diri kita dengan penampilan kita dengan kedudukan agama kita, bagaimana nak menyelarikan. Itu saja daripada saya Ustaz, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, kita terima dua soalan dulu Ustaz ya. Okey, silakan Ustaz untuk respon. Pertamanya tentang nilai manusia ya. Saya. Nilai manusia yang saya katakan tadi bukan terletak pada fizikalnya. Kalau dua ekor ayam yang sama berat ya, sama sihat dan sebagainya, kalau ditimbang memang harganya sama. Tapi manusia yang sama berat dan sebagainya tak sama ya. Nilai manusia itu di mana ya? Jadi nilai manusia yang kita lihat yang paling utama sekali mesti dilihat dari kaca pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan hamba-Ku ialah yang bertakwa.
Ya, yang mana yang bertakwa itu, orang yang bertakwa ialah orang yang menjaga dirinya, waqa dan wiqayah, ya Ustaz, waqa dan wiqayah, iaitu dia sentiasa menjaga hukum hakam Allah. Kalau dia nak buat suatu perkara, dia tanya dulu, yang ini halal atau haram. Sentiasa berhati-hati. Seperti mana pertanyaan Umar Al-Khattab kepada Ubay bin Ka'ab, bagaimana yang dikatakan orang bertakwa. Ubay bin Ka'ab memberi satu metafora ataupun analogi, bagaimana kalau khalifah berjalan di satu jalan yang penuh dengan duri. Tentulah berhati-hati, penuh fokus dan tumpuan. Jadi ini nilai seorang, ya, bila dia nak makan ke ini halal atau tidak, bila dia nak bercakap ini boleh atau tidak. Ini orang dikatakan nilai orang yang bertakwa. Takwa tu di mana? Hahuna, di dalam, ya Ustaz, di dalam jiwa. Itu nilai manusia di sisi Allah terletak pada takwa. Yang kedua, nilai manusia di sisi manusia. Nilai manusia di sisi manusia yang boleh dilihat ialah akhlak. Akhlaknya umpama bunga. Kalau orang ada akhlak, dia umpama tarikan yang orang datang kepadanya. Bagaimana kasih sayangnya, macam mana senyum simpunya, bagaimana dia membantu orang lain dan sebagainya. Di sini nilai manusia ialah akhlaknya. Sebab itu kamu yang terbaik di kalangan kamu ialah orang yang terbaik dengan keluarganya, dengan isterinya dan sebagainya. Begitu juga bagaimana nilai akhlak. Kalau seorang tu rapat sungguh dengan Allah, katalah begitu, ya, tetapi dia ada cacat dengan manusia, kadang-kadang tak dinilai ketaatan juga. Seperti mana seorang wanita yang pernah ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana seorang wanita ni siangnya puasa sunat, malamnya qiyamul lail, tetapi mulutnya menyakiti hati jirannya. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha wa hiya min ahli nar. Dia tidak ada kebaikan baginya, melainkan dia ahli neraka. Jadi kita kena buat baik dengan begitu dengan manusia. Bukan saja dengan manusia, malah dengan binatang juga. Binatang juga. Pernah seorang wanita dimasukkan ke neraka kerana dia mengurung kucingnya tanpa memberi makan, contohnya. Dan dalam pemerintahan Saidina Umar, contoh, ya Ustaz Zamri, kita terpegun melihat Saidina Umar meminta kerajaan ataupun pegawai-pegawainya membetulkan jalan di atas, di tepi-tepi lereng bukit, kerana jalan di tepi-tepi lereng bukit ini adalah highway atau laluan bagi anak kambing-kambing. Jadi tentang kambing itu pun kalau jatuh, kata Sayyidina Umar, aku akan ditanya tentangnya. Jadi orang yang mulia di sisi Allah ni, dia bukan saja akrab hubungannya dengan manusia, dia juga akrab dengan binatang sekalipun, ya. Sebab itu kalau kita mengerjakan haji, misalnya kata kita dilarang untuk memotong atau mencederakan pokok-pokok dan sebagainya, ya itu, ya. Yang ketiga, ni orang yang bernilai ialah orang yang ahli dalam pekerjaannya. Ada itqan nilainya. Jadi ada tadi dengan Allah takwa, dengan manusia akhlak, dengan pekerjaannya itqan dengan kerja. Maksudnya kerjanya cemerlang, efektif, efisien, dia buat kerja yang betul dengan betul-betul, penuh dengan ilmu, penuh dengan kemahirannya dan sebagainya. Jadi begitu nilai manusia, Ustaz Zamri, takwanya, akhlaknya dan juga itqan. Allah tidak menilai innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak menilai lahir kita, tetapi yang Allah lihat adalah hati kita. Tetapi soal hati ni, dia raja dalam kerajaan diri. Kalau hati ni baik, insya-Allah dia memancarkan kepada manusia sebagai akhlak yang baik. Begitu juga dengan pekerjaannya diitkan. Itulah ulasan saya tentang siapa manusia yang bernilai sebenarnya, iaitu tiga, ya. Takwa, akhlak dan itkannya, ya. Begitu juga pertanyaan daripada saudara Nur Halim, ya, tentang nasihat Abu Ubaidah kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, ya. Kita lihat Sayyidina Umar Al-Khattab begitu zuhud, ya. Tetapi pengertian zuhud, ya, bukanlah tidak ada dunia, tetapi tidak cinta dunia, tidak terpaut dengan dunia. Jadi bagaimana saat Sayyidina Abu Bakar berpakaian compang-camping tadi, ya, dengan 13 tampalan dan satu tampalannya daripada kulit. Ketika Islam berkuasa, berada di atas, kita boleh buat begitu. Kita boleh buat begitu sebab kita nak tunjuk bahawa dunia di tangan kita saja, tapi bukan di hati kita. Tetapi sewaktu kita nak mempamerkan ataupun sekarang kita memperjuangkan Islam, Ustaz Zamri, kita mesti membawa imej Islam itu dalam keadaan yang kita boleh menguasai dunia. Maksudnya pakaian kita kena jaga penampilan kita sekarang, ya. Kalau kita lihat, begitu juga kenderaan kita mesti dalam keadaan yang bersih. Kita boleh mencapai dunia kerana sekarang ni umat Islam ketinggalan pencapaian ekonomi dan sebagainya. Tak sesuai untuk kita pakai compang-camping atau dan sebagainya, kerana Islam sekarang kita sedang perjuangkan. Tetapi macam mana pun ketika kita berkuasa,
ataupun kita sekarang ni kita setengah struggle, sedang berjuang, dunia tak boleh masuk dalam hati kita. Itu saja. Tetapi waktu kita berkuasa, dunia ada, kita hinakan dia. Macam kita pakai compang-camping tak apa. Tapi kalau saat ini kita kena tunjukkan bahawa kita boleh juga mempunyai kuwah selain daripada takwa, kekuatan lahiriah. Itu yang saya. Sebab itu kata Saidina Umar, saya ingin memetik kata Saidina Umar. Saidina Umar kata, mulianya bangsa Arab kerana agamanya. Dan apabila bangsa Arab meninggalkan agamanya, maka dia akan hina. Begitu juga bangsa Melayu ke, bangsa Cina dan sebagainya. Tak kira masalah. Yang mempunyai, yang terletaknya kekuatan kita ialah sejauh mana kita berpegang kepada agama kita. Agama tadi. Okey. Yalah, kita terima panggilan-panggilan berikutnya 0362051500. Bulan puasa ni seronok juga berbicara tentang harga diri, Ustaz. Ya, dan kesetiaan kita kepada ibadah juga sebenarnya salah satu daripada harga diri kita. Okey, assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian? Ya, Pak. Ya, Jamalia daripada Kota Kinabalu. Jamalia, ya? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Petang ni, Ustaz nak tanya satu je lah. Apa perbuatan nilai tambah yang kita boleh buat lah sebagai untuk meningkatkan harga diri lah sebagai mukmin profesional. Itu saja? Itu saja. Okey, terima kasih Jamalia. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari jauh dari Okey, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mukmin profesional di sini. Siapa di sana? Kak Long dari Melaka. Kak Long dari Melaka. Silakan Kak Long. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masyarakat, pemikiran masyarakat kita kalau macam bila ada yang tak tahu ada yang bila seseorang yang belum ditemukan jodoh, bila berjumpa dia, orang selalu cakap, kau dah kahwin ke belum? Kenapa kau tak kahwin? Kau tak tahu kahwin ni best tau. Macam mana nak bagi jawapan dengan orang yang macam ni, Ustaz? Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tercala juga harga diri, Ustaz. Okey, apa komen Ustaz, silakan. Ya, pertamanya tentang nilai, tentang harga diri, bagaimana kita ada tak nilai tambah yang kita boleh buat untuk meningkatkan harga diri kita. Pertamanya kita mesti sedar sebagai manusia kita ada kekuatan dan ada kelemahan. Kita ada kekuatan dan kita ada kelemahan. Kita ada kelebihan dan ada kekurangan. Jadi orang yang mempunyai harga diri yang tinggi, dia lebih fokus untuk mempertingkatkan kekuatannya dan kelebihannya berbanding dia mengeluh tentang kelemahannya. Jadi kita tengok pada diri kita. Di mana kekuatan? Saya dah katakan pada minggu-minggu yang lepas bahawa Tuhan tidak mencipta manusia bodoh. Tuhan hanya mencipta manusia dengan kebijaksanaan yang berbeza. Jadi kita kena tumpukan kepada kebijaksanaan kita, kelebihan kita dan sebagainya. Itu satu. Jadi kalau kita lihat, misal kata kita mungkin dari segi akademik mungkin kita tidak cemerlang, tetapi di sudut kemahiran kita cemerlang. Kita tumpukan di situ. Mungkin di sudut ibadah-ibadah sunat. Contoh ibadah sunat, bukan ibadah wajib. Kita kata kalau kita puasa sunat ni kita kurang lah. Tetapi dalam bersedekah kita okey. Jadi tumpu ke situ. Jadi kita ikut syakilah ataupun kita ikut bakat kita. Sebab tu Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ibadah pun mengikut watak seorang. Kalau seorang ulama, ibadah yang utama paling bagi dia ialah dia mengajar. Bagi orang yang jahil pula, fokus dia, ibadah dia bukannya menambah ibadat, tetapi dia kena menambah ilmu. Bagi orang kaya, ibadah dia yang utama ialah dia berderma dengan berinfak dengan hartanya. Bukan dia banyak solat sunat. Bukan salah dia solat sunat, tetapi yang lebih utama baginya. Jadi di sinilah kita lihat pada diri kita, di mana kekuatan kita, di mana kelemahan kita. Itu cara kita untuk mempertingkatkan harga diri kita. Kena fokus kepada kelebihan kita, bukan fokus kepada kekurangan kita. Sebab tanda lagi orang yang mempunyai harga diri yang tinggi ni, dia feel good, Ustaz. Dia bila tengok dia di cermin tu, dia feel good dengan diri dia. Walaupun dia mungkin tak kacak, mungkin dia rendahkan sebagainya, tapi dia tak rasa diri dia kurang dan sebagainya. Dia tenteram dengan diri dia sendiri. Tetapi orang punya harga diri yang rendah ni, dia sentiasa konflik dalaman, Ustaz. Dia tak suka dengan hidung dia tak suka dengan mata dia dan sebagainya. Dia sentiasa melihat yang kurang daripada dia, bukan kelebihannya. Jadi fokus kita, added value kita pada itu, langkah pertama ialah fokus kepada kekuatan kita, bukan kepada kelemahan kita. Itu yang pertama lah. Soalan yang pertama. Yang kedua tentang soalan tadi tentang orang bila kita dah
lanjut usia lah, terutamanya bila orang tanya dah kahwin atau belum, jadi kita terasa harga diri kita rendah dan sebagainya. Kita jangan rasa begitu. Pertamanya, orang hanya akan memandang rendah pada diri kita kalau kita memandang rendah terhadap diri kita sendiri. Apa kata Ustaz Zamri kata? Dikatakan kita jangan marah orang lain merendahkan diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri sering merendahkan diri kita sendiri. Betul Jadi apa yang patutnya bila kita tak ada jodoh, belum ada jodoh, ini mungkin kebaikan bagi kita. Sebab lebih baik kita belum dapat jodoh daripada kita dapat jodoh tetapi jodoh yang salah. Contoh, dapat suami yang jahat, dapat suami yang suka mendera, suami yang tidak bertanggungjawab. Berapa ramai Ustaz ada orang yang kahwin sekarang ni dah menyesal dengan perkahwinan mereka. Contoh Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak selamatkan aku daripada dapat suami yang buruk, suami yang jahat. Jadi sampai sekarang jodohku belum sampai. Jadi kita nak rasa diri kita begitu. Yang satu, yang kedua lagi Ustaz rupa-rupanya Allah bagi masa lagi untuk aku tempoh masa untuk aku bersedia menjadi isteri yang baik. Bukan senang untuk menjadi isteri yang baik ni Ustaz Sebab kalau seorang wanita misal kata menderhaka kepada isterinya, diharamkan syurga baginya. Dan paling banyak tersilap ialah apabila isteri bersuara tinggi melawan kata-katanya suaminya. Bukan mudah Jadi kalau kita belum lagi kata berumah tangga, Allah nak selamatkan aku daripada menjadi isteri yang derhaka. Allah minta aku gunakan tempoh masa ni untuk aku menambahkan ibadah, menambahkan ilmu, lebih bersedia lagi. Begitu. Ada dalam ungkapan kata jodoh yang dicari itu baik, tetapi jodoh yang ditemui itu lebih baik. Jadi dalam soal mencari cinta ataupun cari jodoh ni Ustaz saya selalu berpesan dalam mana-mana ceramah yang tentang cinta khususnya kita jangan carilah yang baik. Bukan carilah suami yang baik, tetapi cuba bersedia untuk menjadi isteri yang baik. Apabila kita bersedia untuk menjadi isteri yang baik, insya-Allah kita akan dapat suami yang baik. Kalau kita belum mendapat suami yang baik, katakan pada diri, aku belum lagi jadi isteri yang baik, belum bersedia untuk. Jadi ini adalah peluang untuk. Apabila Ustaz Zamri apabila kita memandang diri kita tinggi, apalah orang kata, apalah pertanyaan orang kata, tidak akan mencacatkan kita. Itu yang kata tadi. Tetapi apabila kita terasa sangat orang tanya kita bila nak dapat jodoh, nampaknya kamu, kita terasa sangat, itu petanda di dalam hati kita juga sebenarnya ada harga diri yang rendah. Sebab itu kita mudah diperendah-rendahkan oleh orang lain. InsyaAllah. Itu kata-kata hikmatnya Tapi ramai juga Ustaz Zamri yang orang yang bila ada suami jahat, orang kata apalah suami kamu kata macam tu. Lebih terseksa lagi daripada kenapa kamu belum ada suami. Contoh itu saya kata. Okey, insyaAllah. Dan kita mungkin sempat mengambil 2 lagi panggilan pada petang ini. Dan siapakah yang betul agaknya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian Saya Rosdi Kelantan. Cik Rosdi dari Kelantan. Silakan Cik Rosdi. Terima kasih atas pencerahan minda yang Ustaz kemukakan. Saya nak tanya bagaimana ataupun apakah ciri-ciri yang boleh, kalau Ustaz biasa sebut mukmin yang profesional. Kalau yang Nabi sebut mukmin yang qawi. Apa ciri-ciri mukmin yang qawi, yang profesional, yang mantap itu? Minta Ustaz kupas sedikit dalam waktu ini, insyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Satu lagi panggilan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian ya? Ya, nama saya Mio. Nama saya Mio. Mio dari mana? Daripada Port Dickson. Dari Port Dickson. Silakan. Ya, Ustaz. Saya nak cakap dengan Ustaz. Tanya sikit tentang realiti dan ilusi. Sebab saya ada terbaca satu artikel tentang majunya manusia itu bergantung daripada mana dia punya ilusi dan realiti dia. Boleh Ustaz jelaskan tak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, cukup 2 soalan dulu untuk pusingan terakhir ni. Kita ada masa 6 minit lagi Ustaz ya. Okey, silakan Ustaz. Ya, pertama tentang Cik Rosli, terima kasih tentang dia bertanya Cik Rosli bertanya tentang ciri-ciri mukmin yang profesional ataupun istilah yang digunakan di dalam Islam, mukmin yang qawi Jadi yang pertamanya saya dah terangkan dahulu,
dia mesti mempunyai kelakuan yang baik. Ya, saya. Kelakuan yang baik. Kelakuan baik. Iaitu pertama, orang yang mempunyai akhlak yang baik. Akhlak yang baik, jujur, amanah, ikhlas dan sebagainya, berkasih sayang. Ini di sudut kemanusiaannya. Dalam istilah sekarang orang punya high touch lah. High touch yang baik, akhlak yang baik dengan manusia. Begitu juga orang yang mempunyai hubungan yang akrab dengan Allah. Orang yang bertakwa, orang yang menjaga solatnya, orang yang mengeluarkan zakatnya, seperti mana dalam surah Al-Mu'minun, orang yang meninggalkan daripada perkara-perkara yang lara, ini orang yang menjauhi zina dan sebagainya. Ini yang dikatakan orang yang bertakwa. Jadi takwa dengan Allah, berakhlak dengan manusia. Itu di sudut kelakuan. Manakala yang keduanya ialah dia ada ciri profesional ataupun al-qawi, ada kekuatan. Tadi takwa, yang ini quwwah, qawi. Qawi ini bukan saja merujuk kepada kekuatan fizikal, tetapi dia merujuk kepada kekuatan intelektual. Sekarang ni orang kata knowledge is power. Ilmu itu adalah satu kekuatan daripada kita. Jadi orang yang punya ilmu yang tinggi, tak cukup mempunyai ilmu yang tinggi, Ustaz Zamri. Seorang yang al-qawi mesti ada kepakaran, kemahiran yang tertentu. Setengah kadang-kadang kita ada ilmu tetapi kita tidak pakar, kita tidak ada kemahiran. Kemahiran ni terbagi dua, Ustaz Zamri. Pertama yang dikatakan hard skill, satu lagi yang dikatakan soft skill. Hard skill ni adalah kemahiran dalam pekerjaan kita. Sebab itu kalau satu dalam hadis mafhum sebuah hadis, kalau satu pekerjaan tu diberi kepada bukan ahlinya, fantazirus, maksudnya tunggulah kehancuran atau kemusnahannya sebagainya. Sebab itu kalau kita lihat di zaman sahabat, Ustaz, bagaimana Sayyidina Khalid apabila dia masuk Islam saja, dia dilantik untuk menjadi general. Sedangkan ada sahabat-sahabat yang lebih senior lagi seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dan sebagainya. Tetapi kenapa Sayyidina Khalid yang dilantik menjadi jenderal tentera sedangkan dia baru saja memeluk Islam, Ustaz Zamri? Kenapa? Karena Sayyidina Khalid ada kepakaran dalam itu, dalam peperangan. Begitu juga kepakaran dalam, dia katakan soft skill. Soft skill ini kepakaran dalam perhubungan. Dalam komunikasi, bagaimana kita menyelesaikan masalah, bagaimana kita mendengar orang lain dan sebagainya, bagaimana kita berhubung, bagaimana kita menyelesaikan masalah dalaman dan sebagainya. Ini yang dikatakan interpersonal skill ataupun dia katakan soft skill. Jadi kalau dikatakan mukmin yang qawi itu, yang pertama bertakwa dan berakhlak di sudut kelakuannya, begitu juga orang yang punya kepakaran dalam pekerjaannya. Ini yang dikatakan mukmin qawi. Okey, yang kedua tentang ilusi dan realiti. Kita kena lihat bahawa dalam Islam bukan agama yang utopia. Utopia ni misal kata boleh dicapai hanya secara ilmiah tetapi tidak dapat ditransform, tidak dapat diterjemahkan dalam realiti, dalam kenyataannya, bukan. Tetapi Islam itu pada prinsipnya dia ideal, tetapi pada pelaksanaannya dia realistik. Dia realistik, mengambil kira suasana semasa. Jadi bagaimana kalau kita lihat ilusinya begini. Kalau kita hanya, kalau orang berilusi ni hanya orang yang mempunyai mimpi saja, dreaming. Dreaming, mimpi macam ni, mimpi macam, tapi tak berbuat apa-apa, Ustaz. Itu dia kata dreaming. Tapi kita tak nak dreaming, kita nak dream. Dream tu impian. Impian itu adalah suatu burning desire ataupun keinginan yang menyala-nyala dalam diri kita, yang menggerakkan kita untuk melaksanakan impian kita. Itu bezanya antara orang yang bermimpi dengan orang yang mempunyai impian. Kalau kita tengok orang yang mempunyai impian selalunya berjaya. Sebab dia ada apa? Dia ada, orang kata dalam istilah psikologinya, dia kata begin with the end in mind. Maksudnya semasa dia berusaha itu, dia sudah nampak, seolah-olah nampak dalam visualnya bahawa apa hasil akhir yang dia nampak. Contoh semasa datuk nenek kita dulu menanam pokok durian, Ustaz, ataupun benih durian, dia tidak tanam dalam pasu. Walaupun pasu itu dah boleh tampung benih durian tu, tetapi dia menanam pokok durian tu di tanah yang lapang. Kenapa? Dia dah nampak, seolah-olah dah nampak pokok durian tu akan membesar, akan tinggi dan akan sebagainya. Begitu juga kalau orang yang mempunyai impian,
dalam impian itu dia melihat realiti yang dia hadapi dan dia merancang kerjanya dalam keadaan dia melihat hasil akhir yang dia impikan itu. Yang ini ada kekuatan saja. Jadi sebab itu cuba kita lihat ya, dalam Islam, hebatnya Islam ialah kita selalunya keyakinan kita nak yakin kena lihat. Nak yakin kena lihat. Seeing is believing. Lihat dulu baru yakin. Baru yakin. Tetapi Islam tidak begitu. Islam membina keyakinan yang luar biasa. Kalau lihat dulu baru yakin, itu keyakinan yang biasa. Tetapi keyakinan yang luar biasa ialah kita dapat melihat dulu, ya, kita yakin benda itu terjadi dan kita bekerja untuk melihat keyakinan kita tu tegak dalam realitinya. Contohnya kita bekerja di dunia dengan keyakinan amal kita ni akan dinilai oleh Allah dan akan diberi syurga. Kita berpijak di dunia realiti sekarang ni. Di dunia yang kita sedang hadapi. Dan kita akan berhadapan dengan hari akhirat yang itu juga realiti yang belum kita lihat. Ya, dan kita impikan, bukan mimpi. Kita impikan syurga. Dengan kita bekerja di dunia. Sebab tu Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata apa? Dia kata mencintai akhirat bukan bererti kita meminggirkan dunia. Mencintai akhirat bukan artinya kita meminggirkan dunia. Bahkan Dr. Yusuf Qaradawi berpesan, setiap inci tanah di atas muka bumi ini ialah tempat yang subur untuk kita membina benih syurga. Jadi realitinya di sini, ya. Dan impian kita ke sana, ya. Jadi kita tidak ada ilusi dalam Islam. Ilusi ini hanya dreaming. Hanya kita bermimpi, ya. Sebab itu iman itu satu keyakinan, bukan satu angan-angan dan impian, mimpi semata-mata. Jadi itulah kesimpulannya.